Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar DURK2 yang cikgu kasihani sekalian. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan pengajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu jangan lupa isikan kehadiran dekat link yang telah cikgu berikan dekat dalam grup kelas dan jangan lupa juga tuliskan nama kamu dekat ruangan chat. Okey, jadi untuk cikgu ambilkan kehadiran lah. Okey, baiklah. Kamu semua dalam keadaan yang sihat ya? Alhamdulillah sihat cikgu. Okey, sihat kan? Okey. Okey, untuk pembelajaran kita pada kamu nampak tak perkataan yang cikgu paparkan dekat dalam skrin ni? Warisan cikgu. Warisan kan? Okey. Bila kamu baca warisan ni, apa yang kamu faham tentang perkataan warisan ni? Warisan merupakan identiti seseorang atau sesuatu kaum. Okey, dia macam merupakan identiti sesuatu kaum kan? Okey, untuk mendapatkan lebih terang untuk mengenai warisan ni, warisan adalah berkaitan dengan sesuatu yang diterima secara turun-temurun kepada sesuatu kelompok masyarakat daripada generasi terdahulu. Maknanya nenek moyang mereka yang mewariskan sesuatu warisan ni lah. Warisan ni yang menjadi identiti ataupun lambang sesuatu kaum tu yang perlu diamalkan ataupun yang perlu dilakukan oleh generasi yang sekarang ataupun yang terbaru supaya warisan tersebut tidak dilupakan lah. Okey, contoh dia. Okey, cikgu nak tanya, kalau untuk kamu boleh tak bagikan contoh untuk warisan bagi kaum Melayu yang kamu tahulah? Silat. Okey, silat kan? Okey, silat adalah merupakan warisan Melayu kan? Okey, kalau untuk kaum Cina? Tarian singa. Okey, tarian singa kan? Okey, kalau untuk pakaian kaum India, apa yang jadi warisan dia? Sari dan doti. Okey, sari dan doti kan. Okey, itu adalah merupakan jenis-jenis ataupun merupakan lambang atau warisan sesebuah kaum tersebut. Okey, maknanya apa yang kita akan belajar pada hari ini iaitu berkaitan tentang warisan. Tapi pada hari ini apa yang kita perlu belajar adalah mengenai bab 9. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu 158. Okey, iaitu warisan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dan apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah chapter 9.1 iaitu warisan Kedah, Kelantan dan Perlis. Maksudnya ada tiga negeri yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Apa yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu capai pada kelas kita pada hari ini? Yang pertama adalah mengenai memahami sistem pemerintahan beraja. Kita untuk objektif kita yang pertama iaitu sistem pemerintahan beraja, dan bawah dalam sistem pemerintahan beraja ni ada dua perkara yang perlu kamu tahu iaitu penggunaan gelaran pemerintah dan cara pelantikan pengganti pemerintah. Itu untuk objektif kita yang pertama. Untuk objektif kita yang kedua iaitu kamu perlu mengetahui adat istiadat. Okey, adat istiadat Raja Melayu ni lah. Okey, itu dia ada 3. Okey, yang pertama adalah majlis pemasyuran, yang kedua adalah istiadat pertabalan dan yang ketiga adalah penganugerahan bintang darjah kebesaran. Okey, jadi kamu perlu tahu perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, ada 2 iaitu sistem pemerintahan beraja dan adat istiadat. Okey, baiklah. Okey, untuk pengenalan warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey. Kelangsungan kewujudan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis hingga kini turut diiringi dengan kegemilangannya mengharungi pelbagai cabaran sejak pengasasannya lagi. Okey, maknanya apa yang kita tengok, sesebuah kerajaan ni untuk mencapai kegemilangan kan, mereka akan menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan yang diberikan. Okey, contoh dia macam serangan daripada kuasa-kuasa luar lah, kuasa-kuasa besar yang luar kan. Macam bila dia tahu ada kerajaan yang baru nak tubuhkan, mereka akan serang. Okay, jadi kerajaan-kerajaan ni nak mencapai kegemilangan tersebut, mereka mendapat cabaran lah, dan mereka
berjaya untuk menghalangi cabaran tu dan mereka dapat membentuk sebuah kerajaan yang gemilang. Okey. Kemegahan dan kegemilangan kerajaan ini dapat dilihat menerusi warisan dalam aspek sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Maknanya apa yang kita akan belajar pada ini ada dua. Okey, dua warisan. Okey, yang pertama adalah sistem pemerintahan beraja dan yang kedua adalah adat istiadat. Okey, kalau untuk yang perundangan, persuratan dan kesenian ini kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey. Baiklah. Okay, kita akan tengok kita punya objektif yang pertama iaitu berkaitan tentang sistem pemerintahan beraja. Okey. Kita akan tengok pengenalan institusi beraja oleh setiap kerajaan sejak pengasasan merupakan warisan yang kekal hingga ke hari ini. Okey, kalau kamu tengok kan setiap kita punya negeri kat Malaysia ni dia ada sultan, dia ada raja dan dia ada yang di-pertuan lah. Yang di-pertuan negeri kan. Okey, dia ada. Maknanya dekat kita punya setiap negeri-negeri ni dia ada pemerintah yang tertinggi lah. Okey, yang merupakan macam beraja lah. Okey, pemerintahan institusi beraja. Okey. Warisan ini telah diperkembangkan menerusi perwujudan institusi raja berperlembagaan apabila negara mencapai kemerdekaan. Okey, bila kita mencapai kemerdekaan, wujudnya satu pemerintahan beraja dekat negara kita itu yang kita sebut ialah sebagai institusi raja berperlembagaan. Okey. Okey, lepas tu kita akan tengok di bawah sistem pemerintahan beraja ni. Okey, yang pertama itu penggunaan gelaran pemerintah. Yang kedua adalah cara pelantikan pengganti pemerintah. Okey, untuk penggunaan gelaran pemerintah, okey, kalau untuk kerajaan Kedah dan Kelantan mereka menggunakan gelaran sultan. Dan manakala untuk kerajaan Perlis dia menggunakan gelaran raja. Okey, maknanya dia ada perbezaan kat situ. Okey, maknanya kalau untuk Kedah dan Kelantan dia gunakan gelaran sultan dan manakala untuk kerajaan Perlis dia menggunakan gelaran raja. Okey, selalunya untuk gelaran sultan ni dia akan mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, bila dia mendapat gelaran Turki Uthmaniyah tu baru boleh mereka menggunakan gelaran sultan. Okey, maknanya kalau orang sebut sultan ni yang mendapat gelaran sultan ni dia perlu mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Okey, dan untuk gelaran raja ni dia adalah merupakan pengaruh daripada agama Hindu Buddha. Okey, kalau untuk gelaran raja ni sebab sebelum ni kita punya kawasan ni sebelum datangnya Islam, kita punya kawasan ni dia dipengaruhi oleh pengaruh ajaran agama Hindu Buddha kan. Masa gelaran Hindu Buddha tu dia menggunakan gelaran raja. Okey, tapi bila dah datangnya Islam, Raja Sultan ni dia menggunakan gelaran sultan, tapi tak ada masalah pun menggunakan gelaran sultan ataupun raja, tapi still lagi masih lagi kita mengetahui lah institusi beraja tersebut. Okey, itu adalah menggunakan mengenai gelaran pemerintah. Okey, lepas tu kita akan tengok salah silah raja-raja Perlis lah yang menggunakan gelaran raja tersebut. Okey, untuk kita sebelum ni kita belajar kan mengenai pengasasan kerajaan Perlis. Okey, di mana raja pertama Perlis iaitu Tuanku Syed Hussein Jamalulail. Okey, lepas tu raja kedua untuk Perlis adalah Tuanku Syed Ahmad Jamalulail. Raja ketiga adalah Tuanku Syed Safi Jamalulail. Raja keempat adalah Tuanku Syed Alwi Jamalulail. Raja kelima adalah Tuanku Syed Hamzah Jamalulail. Raja yang keenam adalah Tuanku Syed Putra Jamalulail dan yang ketujuh adalah Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Okey, maknanya Raja Perlis yang sekarang ni adalah merupakan raja yang ketujuh. Okey, baginda yang bernama Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail. Okey, kalau kamu tengok dekat sini mereka merupakan anak kepada saudara-saudara tersebut. Okey, kalau untuk kerajaan Perlis kan, dan mereka semua menggunakan gelar nama yang ada adalah Jamalulail. Okay? Kalau untuk negeri Perlis ni lah. Okey, seterusnya kita akan tengok cara pelantikan pengganti pemerintah. Okey, pelantikan putera sultan atau raja sebagai pengganti. Maknanya untuk sultan yang seterusnya adalah merupakan putera kepada sultan tersebut. Okey. Baiklah, kalau yang merupakan datang daripada jurai keturunan pemerintah pengasas. Okey, maknanya kalau nak jadi sultan ni dia kena datang
Okay, dia kena lahir lah jadi seorang anak raja. Takkanlah golongan rakyat biasa tiba-tiba boleh dilantik jadi raja kan. Macam tak boleh lah, pelik kan, tak boleh. Jadinya kalau untuk jadi sultan ni, dia adalah merupakan datang daripada anak sultan tersebut. Okay, ataupun keturunan pemerintah pengasas untuk kerajaan tersebut. Okay, baiklah. Ni adalah, kalau kamu tengok dalam slide ni, dia ada bidang-bidang kuasa lah untuk sistem pemerintahan ni. Okay, maknanya dekat negara kita ni, ataupun negara ni kita atau negeri ni, dia ada 3 bidang kuasa. Okay, dia ada 3 lah, 3 peringkat. Okay, yang pertama kamu boleh nampak kan? Okay, yang pertama adalah sultan. Okay, di peringkat negeri. Okay, peranan dia adalah sultan atau raja merupakan hierarki tertinggi dalam pemerintahan beraja. Okay, warisan ini dikekalkan dengan kedudukan sultan atau raja sebagai ketua bagi negeri serta memiliki keistimewaannya. Okay, sultan atau raja juga bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam dan merupakan lambang perpaduan rakyat. Okay, sultan ni dia berperanan dalam menjaga agama dan kedamaian ataupun perpaduan rakyat tersebut. Okay, kalau nak jadi raja atau sultan ni, dia kena mestilah beragama Islam. Okay, sebab apa? Raja dan sultan ni adalah merupakan ketua agama untuk setiap negeri tersebut. Okay, dan lepas tu raja ni dia juga perlu menjaga perdamaian negeri tersebut lah dengan memupuk perpaduan rakyat. Okay, itu untuk bidang kuasa yang pertama. Kalau untuk bidang kuasa yang kedua adalah iaitu pembesar di peringkat jajahan dan daerah. Betul, kita akan tengok. Okey, pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah. Okey, warisan pentadbiran secara unit daerah ini masih wujud hingga ke hari ini. Okey, maknanya kalau untuk peringkat jajahan atau daerah ni, dia ada pemerintah pembesar tersebut. Okey, kalau untuk pada hari ini, contoh dia, setiap daerah dekat kita ni dia ada majlis pembayaran lah yang menjalankan macam undang-undang dia lah dekat tu. Okey, cikgu nak tanya, kalau kita daerah mana? Daerah Durian Sungai. Alor Gajah kan? Okay, daerah Alor Gajah kan. Jadinya Majlis Pembandaran Alor Gajah yang akan memainkan peranan dalam undang-undang dekat ni lah, untuk kawasan daerah Alor Gajah ni. Okay, itu adalah contoh untuk yang jajahan dengan daerah ni. Okay, kalau yang terakhir adalah peringkat penghulu. Okay, iaitu ataupun mukim lah. Mukim dia macam kampung lah. Okay, penghulu merupakan penguasa pada peringkat mukim. Okay, penghulu berperanan sebagai orang perantaraan antara rakyat dan pemerintah. Warisan pentadbiran peringkat mukim ini masih kekal hingga ke hari ini dengan kewujudan ketua kampung yang bertanggungjawab untuk mentadbir unit yang lebih kecil. Maknanya untuk ketua kampung ni dia bermain peranan untuk sebagai orang perantara antara penduduk kampung dengan yang lebih tinggi lah, pembesar dengan sultan. Okay, jadinya ketua kampung ni dia akan macam mendapat laporan tentang permasalahan yang berlaku kat kampung. Jadinya ketua kampung ni, penghulu ni, dia akan beri macam laporan lah, okay, mengenai kampung tersebut kepada pembesar. Jadi pembesar ni dia akan bawa kepada sultan. Jadi mereka akan membincangkan permasalahan yang berlaku terhadap rakyat. Okay, maknanya di setiap peringkat ni dia ada tanggungjawab mereka yang tersendiri. Okey, baiklah. Untuk kita punya objektif yang pertama ni, cikgu nak kamu ni lah. Okey, soalan dia adalah, bagaimanakah kita dapat mempertahankan institusi pemerintahan beraja di negara kita? Boleh tak kamu bagikan bagaimana cara dia? Dengan menyambut Hari Keputeraan Raja Melayu. Betul. Okey, betul. Okey, dengan menyambutnya Hari Keputeraan Raja Melayu kan. Okey, kalau kamu tengok dekat kalender kamu kan, dia ada setiap negeri tu dia ada keistimewaan untuk hari kita panggil Hari Keputeraan lah, ataupun hari kelahiran untuk raja tersebut lah. Setiap maknanya untuk hari tersebut, untuk negeri yang mereka pemerintah tu, dia akan diberi cuti umum. Okey, kalau untuk kita punya yang di Pertuan Negeri, kamu rasa agak-agaknya bila hari kelahiran baginda tu?
Mestinya 7 hari bulan 6. Itu untuk kalau untuk 7 hari bulan 6 tu adalah merupakan hari keputeraan untuk kita punya agung. Yang datang daripada negeri Pahang. Kalau untuk kita punya yang di Pertua Negeri Melaka adalah pada 8 hari bulan 10. Maknanya setiap 8 hari bulan 10 tu akan diberikan cuti umum kepada dekat negeri Melaka ni. Sempena sambutan hari kelahiran ataupun keputeraan lah yang di Pertuan Negeri untuk negeri Melaka. Okey, seterusnya ada tak cara untuk kita mempertahankan institusi pemerintahan beraja dekat negara kita ni? Apa je? Ada tak cara yang lain untuk kita dapat mempertahankan institusi pemerintahan beraja dekat negara kita? Dengan menghormati institusi beraja. Okey, betul. Okey, jadinya kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghormati institusi beraja kita. Okey, jadinya setiap apa yang dititahkan ataupun arahan titah yang diberikan oleh sultan kita, jadi kita kena ikuti kan. Dalam Islam pun kita kena hormati pemimpin kita kan. Jadinya kita kat dalam Malaysia ni kita kena menghormati kita punya sultan ataupun raja. Okey, sebab apa? Sebab mereka adalah merupakan ketua agama untuk agama Islam dekat negara kita kan. Jadinya kita sebagai orang Melayu atau Islam ni kita kena ikut segala titah. Lepas tu kita kenalah menghormati institusi beraja. Okay? Jadi kita tak sewenang-wenangnya untuk macam macam menghina atau rajin tak boleh. Iaitu memang untuk rakyat Malaysia ni memang dilarang. Okey, jadinya dengan perkara yang kamu bagi kat cikgu ni, kita dapatlah mengekalkan institusi dekat pemerintahan dekat beraja dekat negara kita. Okey, baiklah. Kita dah habis untuk kita punya objektif yang pertama, iaitu sistem pemerintahan beraja. Ada tak persoalan yang ingin ditanya sebelum kita pergi kepada objektif kita yang kedua? Tak ada kot. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, kita akan pergi kepada objektif kita yang kedua, itu berkaitan tentang adat istiadat. Baiklah, untuk adat istiadat ni merupakan keserumpunan budaya kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis mewujudkan persamaan warisan adat istiadat diraja yang meliputi aspek keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran dan pemakaman pemerintah. Itu adalah merupakan contoh-contoh adat istiadat diraja untuk dekat negara kita lah. Okey, lepas tu alat-alat kebesaran diraja turut diwarisi dan digunakan dalam setiap istiadat rasmi. Maknanya setiap istiadat rasmi yang berlaku dekat kita punya negara ni, okay, ada alat kebesaran. Contoh dia macam nobat kan, nobat. Dia digunakan lah untuk majlis tersebut lah, istiadat rasmi ni. Okey, itu adalah untuk adat istiadat. Okey, untuk adat istiadat ni kamu perlu tahu ada 3 perkara. Yang pertama adalah majlis pemasyuran, yang kedua adalah istiadat pertabalan, dan yang ketiga adalah bintang dan darjah kebesaran. Okey, kalau untuk majlis pemasyuran, kita akan tengok apa tu majlis pemasyuran. Okey, majlis pemasyuran pengganti sultan ataupun raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Okay, bila adanya berlaku kemakatan sultan tersebut, jadinya untuk melantik sultan ataupun raja untuk yang baru ni, dia akan dilantik sebelum jenazah raja yang sebelum ni dimakamkan lah. Okay, maknanya untuk dimakamkan. Itu adalah merupakan majlis pemasyuran. Maknanya majlis pemasyuran ni adalah berkaitan tentang pelantikan raja ataupun sultan yang baru yang ingin memerintah apabila berlakunya kemakatan raja yang sebelumnya. Okey, kamu kena ingat sebelum majlis pemasyuran ni raja yang baru nak dilantikkan tu mestilah sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Okey, bukan selepas Okey, lepas tu kita akan tengok yang perkara yang kedua, itu istiadat pertabalan. Okey, untuk istiadat ni dia dimulai dengan mempersembahan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Okey, maknanya kita punya sultan ni adalah agama Islam kan, jadinya dia kena berkaitan tentang Al-Quran. Okey, lepas tu
Sultan atau raja yang dimasyurkan membaca watikah pertabalan dan kemudian mengucup keris kuasa kan. Kalau kamu tengok untuk praktikan pertabalan raja ni, dia ada macam yang cium keris tu kan. Jadinya untuk pertabalan ni, baginda ni, raja ni, dia perlu membaca watikah pertabalan lah. Dia macam melantik diri dia. Dan dengan selepas dia mengucup keris tu, secara rasmi dia akan dilantik sebagai sultan untuk negeri pemerintahan mereka lah. Okey, lepas tu menteri besar akan mengontai seruan daulat tuanku. Okey, maknanya selepas raja ataupun sultan ni dia dah membaca watikah pertabalan dan mengucup keris kuasa ni. Okey, lepas tu menteri besar bagi negeri tersebut akan mengertai seruan daulat tuanku. Maknanya dia akan sebutlah, okey, akan melaungkan daulat tuanku terhadap raja yang baru akan dilantik. Itu adalah mengenai istiadat pertabalan. Okey, maknanya untuk pertabalan ni kamu kena ingat dia akan dimulai dengan persembahan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Okey, alat kebesaran diraja tu nobat lah. Okey, lepas tu sultan atau raja ni akan membaca watikah pertabalan dan mengucup keris. Dan akhirnya menteri besar akan melaungkan seruan daulat tuanku. Okey. Okey, baiklah, untuk penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Okey, untuk penganugerahan dan darjah kebesaran ni, okey, penganugerahan darjah kebesaran oleh sultan atau raja juga merupakan warisan yang kekal hingga ke hari ini. Okay, maknanya kalau kamu tengok mengenai penganugerahan bintang dan darjah kebesaran ni pada hari ini masih diamalkan lah. Okay, kalau kamu tengok pada hari-hari yang istimewa tu, setiap orang ataupun yang telah memberikan sumbangan terhadap negeri tersebut, dia akan diberikan darjah kebesaran. Kalau kamu tengok dekat TV kan, mereka akan dilantik, akan diberikan lah darjah kebesaran ni. Okey, lepas tu penganugerahan ini merupakan lambang hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Okey, bila seseorang rakyat ni dia telah memberikan sumbangan, dia akan memberikan sumbangan dekat negeri mereka. Lepas tu mereka akan diberikan penghargaan ataupun penghormatan oleh sultan lah. Okey, jadinya kat situ hubungan antara rakyat dengan sultan ni akan terjalin lah. Okey, terjalin. Okey, lepas tu lazimnya penganugerahan ini disempurnakan bersempena dengan sambutan keputeraan pemerintah. Okey, maknanya selalunya majlis penganugerahan ni dia akan dilakukan pada hari keputeraan raja ataupun sultan tersebut. Okey, setiap hari keputeraan tersebut akan berlakunya majlis penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Kalau kamu tengok, okey, kalau macam negeri Melaka tadi kan pada 8, 9, 10 kan. Maknanya kalau kamu tengok pada 8, 9, 10 nanti ada tak majlis penganugerahan bintang dan darjah kebesaran ni. Tapi buat masa ni sebabkan pandemik kan, jadinya cikgu tak pasti. Tapi kalau kalau bila dah pandemik baik, dah elok kan, keadaan dah stabil, kamu boleh tengok lah adanya hari sambutan penganugerahan bintang dan darjah kebesaran ni lah. Okey, baiklah. Lepas tu darjah kebesaran dianugerahkan sebagai pengiktirafan kepada sultan atau raja, kerabat diraja dan rakyat yang berjasa. Maknanya darjah kebesaran ni tak semestinya rakyat je dapat okay. Tapi sultan atau raja, kerabat diraja ataupun rakyat yang telah memberikan jasa. Okay, maknanya terdapatlah semua orang boleh mendapat darjah kebesaran ni. Okay, tapi dengan syarat kamu memberikan sumbangan terhadap kerajaan negeri tersebut lah. Okay, kamu ingat bila kamu dah memberikan sumbangan, kamu mungkin boleh mendapat darjah kebesaran ni. Okay, itu adalah berkaitan tentang penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Okay, kalau kamu nak tengok contoh majlis penganugerahan darjah kebesaran ni, kamu boleh tengok dekat yang slide tu, yang gambar tu. Tu adalah contoh semasa penganugerahan darjah kebesaran Kelantan oleh Sultan Muhammad ke-5.
Okey, ini adalah contoh-contoh pingat darjah kebesaran. Okey, yang pertama kat sebelah kiri sekali yang warna merah ni. Okey, ini adalah merupakan darjah kerabat yang amat dihormati ataupun DK Kelantan. Okey, bila mereka mendapat darjah kebesaran tu, dekat nama mereka akan diberikan gelaran DK ni. Okey, dia maknanya dia yang penghormatan bidang kebesaran daripada Kelantan lah. Okey, kalau yang dekat tengah ni adalah darjah Datuk Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Maknanya Sultan Halim Muazzam Shah ni daripada kerajaan Kedah lah. Okey, maknanya bila kamu dapat pingat darjah kebesaran ni, kamu akan mendapat gelaran DHMS. Dan yang terakhir adalah darjah Setia Mahkota Perlis. Okey, bila kamu dapat mana Perlis ni, bila kamu dapat darjah kebesaran dekat nama orang seseorang tu, dekat bahagian ujung akan tertulis ni SMP, iaitu datang daripada Perlis. Okay, maknanya setiap negeri-negeri ni dia ada ciri-ciri darjah kebesaran mereka lah, dan gelaran yang diberikan kepada kerajaan berjasa tersebut. Okay, baiklah, kita dah habis untuk majlis kita yang kedua. Jadinya cikgu akan tanya soalan. Okay, boleh tak kamu senaraikan gelaran-gelaran yang diberikan semasa majlis penganugerahan bintang darjah kebesaran? Datuk, Tan Sri dan Tun. Okey, itu adalah contoh kan. Contoh gelaran-gelaran yang diberikan. Okey, bila seorang terdapat, dia akan dia dapat ni lah gelaran tu. Okey, contohnya boleh tak kamu bezakan, tapi ini untuk gelaran yang diberikan lah. Okey, boleh tak kamu berikan perbezaan di antara DATO, dengan DATUK? Perbezaan dia. Kamu tahu tak? Ada perbezaan ni, cikgu? Okey, dia ada perbezaan di antara DATO, dengan DATUK. Okey, kalau untuk gelaran DATUK Datuk, okey, dia hanya yang gelaran yang diberikan terhadap 5 negeri. Yang pertama adalah Kerajaan Persekutuan, Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak dan Melaka. Okey, setiap orang yang mendapat gelaran darjah kebesaran ni, okey, mereka akan mendapat gelaran. Kalau untuk Datuk ni, Datuk ni, untuk 5 negeri ni, yang untuk gelaran Datuk tu, mereka akan DATUK. Okay, kalau untuk negeri lain, mereka akan gunakan perkataan DATO, yang untuk gelaran Datuk ni lah. Okay, tapi untuk yang tu gelaran dia, kan Datuk, tu nama mereka kan. Okay, tapi kalau untuk 2 negeri ni, untuk negeri Johor, kalau yang mendapat gelaran Datuk ni, yang kat depan tu, kita kena sebut Yang Berhormat Datuk. Kalau Johor, YB, Yang Berhormat Datuk. Okay, kalau untuk Pahang, Yang Hormat Datuk, DATO kan. Sebab mereka bukannya 5 negeri tu dengan DATUK kan. Mereka menggunakan DATO. Tapi kalau untuk 2 negeri ni, Johor dengan Pahang ni, dia ada yang depan tu ada macam tambah depan tu lah. Okay, kalau untuk negeri Johor, Yang Berhormat Datuk. Kalau untuk Pahang, Yang Hormat Datuk. Itu adalah contoh macam gelaran-gelaran lah yang diberikan. Kalau untuk gelaran Tun kan, kalau kamu tahu siapa yang mendapat gelaran Tun dekat Malaysia ni? Tun Dr. Mahathir. Gelaran Tun Dr. Mahathir. Sumbangan mereka, sumbangan beliau terhadap pemerintahan kat Malaysia. Jadinya sebab sumbangan mereka, Tun Mahathir ni dia besar kan. Jadinya dia mendapat gelaran Tun. Okey, baiklah, sekarang ni ada tak sebelum kita masuk bahagian aktiviti ni, kamu nak tanya cikgu soalan untuk jadi kita yang kedua ni? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, seterusnya kita akan beri kepada bahagian aktiviti. Okay, kalau untuk bahagian aktiviti sekejap Okey, untuk bagi aktiviti kita ni, kita akan menjawab kuis lah ataupun soalan. Okay, dia ada tiga soalan lah. Yang pertama, padankan. Yang kedua, senaraikan. Dan yang ketiga adalah pilih jawapan yang betul. Okay, jadinya apa yang cikgu nak,
Cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 158 hingga 161. Kamu baca buku teks tersebut, teks kamu tu. Okey, cikgu bagi dalam masa sekarang 12.48. Cikgu bagi kamu masa 5 minit. 12.53 kita bincangkan jawapan kita, boleh? Boleh cikgu. Okey. Okey, kalau yang baru masuk tu, kita dah sampai dekat bahagian aktiviti. Jadinya kamu kena buka buku teks dan baca 158 hingga 161 untuk latihan kita lah. Okey, kalau yang baru masuk ni juga, jangan lupa isikan keadaan kamu dekat link kelas kita tu. Okey, 12.53 kita akan bincangkan jawapan kita. Okay, sebelum tu kita punya aktiviti ni, pertama dia berkaitan tentang sistem pemerintahan beraja. Okay, kamu boleh tengok dekat slide ni. Okay, seterusnya latihan kita yang kedua adalah berkaitan tentang piramid pemerintahan lah untuk kerajaan kita, negeri kita. Okay, yang segitiga tadi yang cikgu ada terangkan. Okay, yang terakhir adalah mengenai istiadat. Ada istiadat. Okay, kamu boleh tengok dekat gambar ni. Dan kamu boleh tengok, ni majlis apa? Ni jenis yang majlis bagaimana? Apa nama majlis tersebut? Itu adalah berkaitan tentang kita punya aktiviti ya.
Okey. Okey, baik kelas. Cikgu, waktu yang cikgu peruntukkan tadi dah habis. Okey, jadinya masanya kita untuk berbincang mengenai kita punya latihan. Boleh kelas? Boleh cikgu. Okey. Okey, kamu boleh nampak skrin dekat cikgu punya ni kan, yang cikgu tayangkan ni kan? Boleh. Okey, jadinya kita akan pergi kepada kita punya aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti kita yang pertama adalah berkaitan tentang padankan sistem pemerintahan beraja. Okey, jadinya cikgu akan baca soalan dan kamu pilih jawapannya ya. Okey, kalau untuk kotak yang berwarna ungu ini, okey, yang pertama adalah pelantikan putera sultan atau raja sebagai pemerintah. Okey, yang kedua adalah dia daripada jurai keturunan pemerintah pengasas. Okey, kalau untuk kotak warna kuning ni adalah kerajaan Kedah dan Kelantan menggunakan gelaran sultan, manakala untuk kerajaan Perlis menggunakan gelaran raja. Okey. Kat sini dia ada penggunaan gelaran pemerintah dan cara pelantikan pengganti pemerintah. Okey, kalau mu rasa kalau untuk kotak yang pertama ni dia adalah penggunaan gelaran pemerintah ataupun cara pelantikan pengganti pemerintah. Jawapan dia ialah cara pelantikan pengganti pemerintah. Okey, dia adalah cara pelantikan pengganti pemerintah. Okay, kalau yang untuk yang ni kuning ni, kotak yang kedua ni adalah berkaitan tentang penggunaan gelaran pemerintah. Okey, maknanya dekat sini kamu fahamlah, okey? Kamu faham mengenai penggunaan gelaran pemerintah dan cara pelantikan pengganti pemerintah. Okey, itu kita punya tentang objektif yang pertama tadi yang berkaitan tentang sistem pemerintahan beraja. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kita punya objektif yang kedua adalah berkaitan tentang tarik jawapan. Mana tarik jawapan yang disediakan ke dalam petak kosong di dalam piramid. Okey, kalau untuk kotak yang pertama ni, okey, cikgu akan baca dia punya ni lah. Dia punya ciri-ciri dia. Okey, sultan atau raja merupakan hierarki tertinggi dalam pemerintah beraja. Warisan ini dikekalkan dengan kedudukan sultan atau raja sebagai ketua bagi negeri serta memiliki keistimewaannya. Sultan atau raja juga bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam dan merupakan lambang perpaduan rakyat. Okey, kalau mu rasa ni dia adalah bidang kuasa sultan, pemerintah ataupun penghulu? Sultan cikgu. Okey, sultan. Okey, betul dia adalah merupakan peranan kuasa sultan. Okey, seterusnya, pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah, dan warisan pentadbiran secara unit daerah ini masih wujud hingga kini. Okey, kamu rasa itu bidang kuasa untuk pembesar ataupun penghulu? Pembesar. Okey, pembesar. Okay, dan yang terakhir adalah penghulu merupakan penguasa pada peringkat mukim. Okey, penghulu berperanan sebagai orang berperantaraan antara rakyat dan pemerintah. Okey, warisan pentadbiran peringkat mukim ini masih kekal hingga hari ini dengan kewujudan ketua kampung yang bertanggungjawab untuk mentadbir unit yang lebih kecil. Kamu rasa itu bidang kuasa? Penghulu. Okay, maknanya kamu tahulah mengenai tentang bidang kuasa bagi setiap pemerintahan tersebut. Okay, maknanya dia ada sultan, dia ada peranan dia, pembesar dia ada peranan dia, dan penghulu dia ada peranan yang tersendiri. Okay, jadinya kita akan pergi kepada kita punya aktiviti yang terakhir. Okay, aktiviti yang terakhir adalah apakah nama istiadat di dalam gambar di bawah? Okey, kalau kamu rasa kalau gambar yang pertama ni dia adalah berkaitan tentang apa? Majlis pemasyuran, istiadat pertabalan ataupun penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Istiadat pertabalan. Okey, itu adalah tentang istiadat pertabalan. Okey, apa yang kalau gambar ni apa yang menunjukkan bahawa berlakunya istiadat pertabalan ni? Kalau kamu tengok sultan atau raja yang baru ni dia sedang buat apa tu? Sedang memegang keris. Dia mengucuk keris tersebut kan? Bila dia mengucuk keris tu dia adalah berkaitan tentang istiadat pertabalan. Okey, kalau untuk gambar yang kedua ni kamu rasa? Penganugerahan bintang. Okey, penganugerahan bintang, darjah kebesaran kan?
Bila kamu nampak kan seseorang tu dia diberikan pingat dekat dalam sesuatu majlis kan. Okey, pingat tu adalah merupakan darjah kebesaran. Okey, dan yang terakhir ni adalah majlis pemasyuran istiadat pertabanan. Ya. Gambar yang ketiga ni apa dia? Majlis pemasyuran kan? Majlis pemasyuran. Okey, majlis pemasyuran. Okey, maknanya pemasyuran ni dia akan berlakunya apabila seseorang raja ataupun anak sultan ni dia akan dilantik menjadi sultan. Dilantik sebagai sultan sebelum pemakaman sultan yang lama ni dimakamkan. Okay? Sebelum pemakaman. Kita adalah melakukan majlis pemasyuran. Okey, jadinya kamu fahamlah. Okey, berkaitan tentang istiadat yang dilakukan dekat warisan untuk kerajaan negeri Kedah, Kelantan dan Perlis ni. Okey, jadinya kita dah selesai untuk bahagian aktiviti kita. Okey, jadinya apa yang cikgu nampak, kamu berjaya menyelesaikan aktiviti ini dengan baiknya. Maknanya kamu memahami, kamu fokus, okay, kamu memberikan perhatian terhadap pembelajaran yang telah cikgu terangkan tadi yang di awal kelas kan. Okay, maknanya kamu dapat memberikan perhatian yang sebaiknya. Okay, sebaiknya, dan jadinya apa sebaiknya kamu dapat berjaya menjawab latihan ataupun soalan yang diberikan ni dengan yang baik. Jadinya cikgu ucapkan syabas dan tahniahlah kepada kamu sebab berjaya menjawab soalan ini dengan baik. Okey, sekejap cikgu nak tukar slide. Sebentar ya. Sebentar ya pelajar. Sekejap, nak tunggu slide ni. Baiklah pelajar, kita dah selesai untuk kita punya bagi aktiviti. Di mana kamu berjaya menjawab aktiviti ataupun latihan tersebut dengan sebaiknya. Okey, jadinya kita akan pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu mengenai refleksi dan pertanyaan lah. Okey, kalau untuk refleksi ni, boleh tak seorang wakil pelajar untuk memberikan apa yang dia faham untuk pembelajaran kita pada hari ini? Boleh tak? Hari ini kami belajar mengenai warisan Kedah, Kelantan dan Perlis, di mana terdapat dua warisan yang dipelajari, iaitu sistem pemerintahan mengenai penggunaan gelaran pemerintah dan cara pelantikan pemerintah. Bagi warisan kedua adalah berkaitan adat istiadat yang merangkumi majlis pemasyuran, istiadat peradaban, pertabalan, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran serta pingat darjah kebesaran. Okey, betul. Apa yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan tentang warisan. Warisan untuk bagi kerajaan negeri tersebut lah. Okey, bagaimana kita ada belajar dua, iaitu pertama adalah sistem pemerintahan beraja. Okey, dia adalah berkaitan dua. Yang pertama adalah bagi yang buku balik dulu. Okey, baiklah. Apa yang kamu bagikan refleksi itu dia bagus, dan apa yang cikgu dengar, kamu memahamilah flow
tentang kita punya pembelajaran. Okey. Apa yang kita belajar pada ini adalah berkaitan tentang ialah sistem pemerintahan beraja dan adat istiadat mereka. Okey, jadinya dalam untuk sistem pemerintahan beraja ni kita belajar mengenai penggunaan gelaran pemerintah. Okay, penggunaan gelaran pemerintah ni di mana untuk kerajaan Kedah dan Kelantan ni dia gunakan gelaran Sultan. Kalau untuk kerajaan polis ni dia menggunakan gelaran Raja. Okey, lepas tu cara pelantikan pemerintah. Okey, cara pelantikan pemerintah. Okey, lepas tu untuk adat istiadat ni kita mempelajari tentang majlis pemasyuran. Okey, majlis pemasyuran ni dia berlaku apabila sultan baru tu akan ditabalkan sebelum majlis pemakaman raja yang lama tu. Dan untuk istiadat pertabalan ni raja tersebut dia dimulai dengan naskah Al-Quran dan alat kepesan diraja. Lepas tu raja ni dia akan baca teks pertabalan tu dan mengucup keris, dan akhirnya menteri besar akan membuat seruan Daulat Tangku tu kan. Okey, lepas tu untuk raja kebesaran ni dia akan memberikan pingat-pingat lah. Okey, contoh setiap negeri-negeri tu dia ada jenis pingat-pingat ni ataupun jenis pingat ataupun panggilan yang tersendiri. Okey, itu adalah untuk kita punya refleksi lah. Okey, ada tak pertanyaan kita sebelum cikgu habiskan untuk aktiviti kita, untuk pembelajaran kita pada hari ini? Ada tak? Tak ada, cikgu. Okey, jadinya tak ada. Okey. Sebelum cikgu akan tamatkan kelas kita pada hari ini, okey, cikgu kamu buatkan latihan modul seperti biasa. Okey, sebelum tu, okey, untuk kita punya latihan pengukuhan. Okey, latihan modul tu muka surat, okey, kamu buka muka surat 77. Okey, untuk latihan modul kamu. Okey, jadinya untuk latihan modul kamu ni kamu perlu siap dan hantarkan, ambil gambar dan hantarkan kepada cikgu lah. Jadi cikgu akan semak untuk kamu punya latihan tersebut. Okey, baiklah. Untuk akhir kata, okey, cikgu ucapkan sekian terima kasih disebabkan kehadiran kamu untuk kelas kita pada pagi ini. Okay, dan cikgu harap kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di kelas yang seterusnya. Okey, apapun kamu semua pelajar yang hebat. Okey, kita akan jumpa pada kelas minggu hadapan. Dan sebelum tu yang baru masuk ke apa, jangan lupakan isi link kehadiran. Okey, itu yang penting. Okey, kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okey, bye. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama.